KPM. Didik TV KPM. Subhanallah, cantiknya masjid-masjid ni. Wah, siap ada taman lagi tu masjid ni. Subhanallah, ni dekat dengan Tasik. Seronoknya kalau dapat solat dekat masjid ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Okay, sihat? Alhamdulillah sihat Kita Ustazah. tengok apa ni? Tak ada, saya tengok gambar masjid-masjid ni. Cantik pula Ustazah. Betul, tengok putih, cantik. Ya Allah, setiap masjid tu ada keunikan dia tersendiri Ya, lah. betul. Memang cantik. Azan. Azan kan Ustazah kan? Marilah kita pergi Okey, jom. solat nanti. Dah lambat Kita ni. ambil semayang lagi. Nanti nak berjemaah Betul. lagi. Okey, jom. Okey, jom Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke tahap 2 bersama dengan saya Lokman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tahun 4 bersama dengan ustazah kita yang sangat comel, iaitu Ustazah Amirah Ismail. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam, Hakim. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Hakim sihat? Makin sihat ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Amirah yang sudi bersama dengan kita hari ini, dan kita juga adik-adik bersama dengan jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nurziana Yof. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Ustazah. Ya. Kita hari ini bersama juga dengan murid-murid yang lain, betul kan? Ya. Boleh ke Ustazah perkenalkan mereka Boleh. kepada kami? Silakan. Boleh? Baiklah. Selain Ustazah juga ada murid-murid di Google Meet, iaitu yang pertama adik Arisa Husnina daripada SK Putrajaya Persin 92. Okey, hai Arisa. Okey, seterusnya adik Ruzaimi Shah daripada SKK SNN Wilayah Persekutuan Labuan. Hai Ruzaimi. Dan yang ketiga Nur Azahra daripada SK Pasir Putih Keningau Sabah. Hai Azahra. Dan yang keempat iaitu daripada murid Nik Hafidanish daripada SK Makassar Pasir Mah Kelantan. Oh, Kemah. Hai Danish. Okey, terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama pada hari ini. Dan Ustazah, hari ini apakah yang akan kita fokuskan? Silakan. Hari ini Ustazah akan mengajar tajuk Menyambut Seruan Ilahi. Wah. Apa tu menyambut seruan ilahi? Kita nak tahu tak? Apa dia Ustazah? Okey, jom kita tengok apa dia maksud menyambut seruan ilahi. Baiklah. Apa maksud azan dan iqamah? Tadi kita dah dengar azan sikit kan? Ya, betul. Tapi mesti murid-murid nak tahu apa maksud azan, apa maksud iqamah. Betul tak? Betul. Baiklah, jom kita tengok. Azan ialah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Lafaz yang khusus untuk semua yang telah disyariatkan oleh Islam ni untuk menyatakan masuknya waktu solat. Tak kira lah solat apa. Azan subuh, asar dan sebagainya lah. Berapa waktu solat? 5 kali sehari. Jadi kita akan dengar azan 5 kali sehari. Okay. Apa pula maksud iqamat? Iqamat ialah lafaz yang disyariatkan oleh agama Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Lepas kita dengar azan, kita akan dengar iqamat. Maksudnya betul. masa dah dengar iqamat tu maksudnya dia dah nak solat dah, nak mendirikan solat. Azan tu untuk ready solat, iqamat ni dah nak diri solat dah ni.
Okey. Baiklah. Hakim pernah azan? Pernah Ustazah? Pernah iqamat? Pernah? Okey. Murid-murid dekat studio, murid-murid dekat rumah, pernah tak dengar azan dan iqamat? Ya, Pernah dengar dengar kata tak? Ustazah, kita macam nak uji murid-murid kita. Betul ke? Ya. Yeah. Kita memang nak uji diorang sebab Yeah. Ustazah dah bagi tahu apa maksud azan Yeah. dan apa maksud iqamah. Kan? Okey. Jadi kita nak tengok murid kita ni boleh tak jawab. Ya. Okey, okeylah. bersedia ke murid-murid kita? Kalau bersedia, tunjukkan sedikit terbaik. Okey. Okey. Sudah bersedia Baiklah. Ustazah? Ustazah nak panggil Azahra. Azahra mana? Okey Azahra. Okey Azahra. Okey, Assalamualaikum. Okey Azahra. Ustazah dah terangkan tadi apa maksud azan. Boleh Azahra bagi tahu Ustazah apakah maksud azan? Boleh. Azan ialah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Alhamdulillah. Betul ke Ustazah? Betul. Tahniah Azahra. Tahniah. Okey. Luqman boleh bagi ganjaran dekat Azahra. Okey, berapa Ustazah? 1 je. 1 bintang untuk Azahra. Tepukan untuk kawan kita. Tahniah. Okey. Soalan yang kedua. Soalan kedua ni saya nak Ustazah nak panggil Danish lah. Okey, Danish ada Danish. tak? Adik Danish? Okey, adik Danish ada? Okey, alhamdulillah. Handsome. Okey, adik Danish, tadi Ustazah dah terangkan apakah maksud iqamah. Boleh Danish terangkan bagi Ustazah apa maksud iqamah? Iqamah ialah lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyuruh umat Islam mendirikan solat. Betul ke Ustazah? Betul. Okey, tahniah Alhamdulillah. Danish. Tahniah kedua-duanya Azahra dan Danish. Hakim bagilah bintang. Okey, 1 bintang. Terlupa pula. Baik. Tahniah untuk 2 anak murid Ustazah. Baik, Jawab Ustazah. dengan tepat. Betul. Jadi tahniah kepada Danish dan juga Azahra atas jawapan yang betul. Dan apakah rumusan ringkas untuk segmen ini Ustazah? Baiklah. Daripada segmen ni, Ustazah nampak murid-murid dah faham apakah maksud azan dan apakah maksud iqamat. Maknanya murid dapat membezakan bila masa waktu azan, bila waktu iqamat itu berlaku. Ya, baik. Jadi itu perbezaan antara azan dan juga iqamat. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Okey, baik. Kita selalu dengar tentang perkataan azan dan juga perkataan iqamat. Tapi bagaimana kita nak laungkan azan dan juga iqamat? Apa kata, jom kita belajar bersama Ustazah Amira. Okey Ustazah, bagaimana kita nak laungkan azan dan juga iqamat? Okey. Hakim dah biasa azan. Ya, Dah Alhamdulillah. biasa iqamat. Alhamdulillah. Dah biasa jawab azan nak iqamat. Alhamdulillah dah, Ustazah. Sebab kita dah dewasa. Okey, sekarang ni Ustazah nak ajar anak-anak murid di rumah dan di Google Meet macam mana kita nak azan dan kita nak jawab azan dan bagaimana untuk iqamat dan jawab iqamat. Ya. Sebelum tu Hakim, jom kita tengok video cara azan dan jawab azan. Okey, jom kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول 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 الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت الصلاة خير من النوم صدقت وبررت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Subhanallah, terasa macam di Mekah, Ustazah. Naik bulu rumah saya. Alhamdulillah. Silakan, Ustazah. Alhamdulillah. Baiklah, murid-murid dah dengar macam mana cara azan dan bagaimana jawab azan. Sekarang ni kita akan dengar pula macam mana cara iqamat dan jawab iqamat. Tapi kita nak minta hos kita, Abang Boleh, Hakim yang Ustazah. bacakan iqamat. Dan Ustazah akan jawab iqamat. Boleh, Ustazah? Kita Okey. mulakan? Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Aqamahallahu wa adamaha. Qad qamatis salah. Aqamahallahu wa adamaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, sedap juga akil Terima komat. kasih, Ustazah. Baiklah, murid-murid dah dengar macam mana
lafaz iqamat dan juga jawab iqamat. Ustazah harap murid-murid dapat mengamalkannya di rumah dan di mana sahaja murid-murid berada apabila mendengar azan dan juga mendengar iqamat. Baiklah Hakim. Seterusnya kita akan belajar apakah pula adab azan dan iqamat. Hakim, nak azan ni, nak melafazkan azan pun ada adab dia. Ada juga. Nak lafazkan iqamah pun ada adab dia. Okey, apa pula adab azan dan iqamat? Okey, jom kita tengok. Baiklah. Adab azan dan iqamat bagi muazzin. Siapa muazzin? Muazzin orang yang melafazkan azan tu lah. Okey, yang pertama, apa adab dia sebelum dia? Dia mestilah menghadap ke arah kiblat. Dia mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar dan dia mestilah berdiri. Dia tak adalah duduk. Okey. Apa pula adab semasa melaungkan azan? Okey, yang pertama dia mesti memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas solah dan memalingkan muka ke arah kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Okey, seterusnya menyebut kalimah azan dengan tenang. Dia tidak boleh kelang kabut. Betul. Nanti orang kata kenapa tukang azan tu muazzin tu kelang kabut, nak bagaimana kan? Betul. Okey, dan seterusnya at-taswib. Apa tu at-taswib? Iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Sebab apa? Dia nak suruh orang bangun tidur, pergi solat. Okey, dan juga at-tarji'. Apa itu at-tarji'? At-tarji' adalah menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah secara perlahan sebelum melaungkan azan. Maksudnya sebelum azan tu dia kena lafazkan itu. Okey, dan juga apa selepas dia? Selepas dia azan, muazzin mestilah berselawat ke atas Nabi dan juga berdoa. Okey, itu orang yang azan. Baik. Apa pula orang yang mendengar azan ni? Kita ni yang mendengar azan dan iqamat ni, apa yang kita perlu buat murid-murid? Okey, yang pertama kita mestilah diam dan jawab lafaz azan dan iqamah. Kalau ada televisyen, tutup televisyen. Betul. Kalau tengah main bola, tengah main taman, balik dan siap sedia untuk solat. Dan menjawab lafaz qad qamatis solah dengan aqamahallahu adamaha ketika iqamat. Dan apa pula adab selepas orang yang mendengar azan ni? Apa adab selepas dia? Iaitu berdoa. Hakim, tahu tak apa doa dia? Tahu Ustazah? Apa doa selepas azan? Jom kita lihat doanya. Jom kita lihat. Hakim boleh baca tak? Boleh Ustazah? Okey. Okey, saya cuba ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya, itulah doa selepas azan dia. Jadi kalau lepas azan bacalah doa ni ya murid-murid. Okey, baik Ustazah, ada ke latihan pengukuhan untuk murid-murid kita? Mestilah ada. Okey, jom kita tengok. Baiklah, Ustazah nak panggil adik Rozaimi. Adik Rozaimi. Okey. Hai adik. Baiklah, tadi kita dah belajar apakah adab muazzin, adab selepas kan? Baiklah, Ustazah nak tanya pada adik Rozaimi, apakah yang harus dilakukan seorang muazzin sebelum azan dan iqamat? Sebelum dia azan dengan iqamat tu, apa yang harus seorang muazzin tu buat? Adab sebelum muazzin melaungkan azan ialah menghadap ke arah kiblat. Okey. Suci daripada hadas kecil dan besar. Okey, betul. Berdiri tegak. Betul. Alhamdulillah, betul. Tahniah. Baiklah Abang Hakim, bagilah. Okey, 1 bintang untuk Rozaimi. Okey, dan seterusnya saya nak panggil Arisa. Baiklah Arisa. Okey. Tadi saya dah terangkan apa adab muazzin. Sekarang ni apa pula yang perlu dilakukan selepas azan dan iqamat bagi orang yang mendengar azan dan iqamat ni? Orang yang dengar azan ni dia perlu buat apa selepas dengar azan?
Membaca doa. Membaca doa. Baca doa apa? Doa makan ke? Doa selepas azan. Pandai. Pandai, Alhamdulillah. Tahniah Arisa. Okey. Okey, bagilah. Satu bintang juga kepada Arisa. Baik, Ya. tahniah kepada murid-murid kita atas jawapan yang betul. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Mesti ramai nak tahu apakah kepentingan azan dan iqamat. Kenapa kena azan? Kenapa kena iqamat? Jom kita dengarkan ulasannya dari ustazah kita, Ustazah Amira. Okey ustazah, apakah kepentingan azan dan iqamat? Baiklah Hakim, terima kasih. Baiklah murid-murid. Murid-murid mesti nak tahu apa pula kepentingan azan dan iqamah. Sebab tadi kita dah belajar. Kita belajar adab selepas azan, adab sebelum iqamah kan? Sebelum azan apa, semasa azan apa. Jadi sekarang saya akan ajar pula apakah kepentingan azan dan iqamah. Ya. Okey, baiklah yang pertama, kepentingan azan dan iqamah dari sudut agama. Okey, iaitu azan dan iqamah ini adalah syiar Islam. Okey, yang seterusnya azan tadi, iqamat tadi untuk memberitahu, maklumkan kepada kaum muslimin, muslimat masuknya waktu solat. Ya. Kalau tak macam mana orang nak tahu Betul. dah solat apa sekarang ni? Okey. Dan yang ketiga, seruan untuk bersegera solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Kalau tak, orang tak akan bersegera mandi, nak bersiap-siap pakai wangi-wangi kan untuk solat. Dan yang keempat, dapat pahala bagi muazzin dan juga orang yang menjawab azan. Okey, itu daripada segi agama. Macam mana pula dari segi masyarakat? Apa kepentingan dia? Okey, baiklah. Yang pertama, memupuk agar masyarakat itu berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Sebab kalau tak, dia orang akan melengah-lengahkan masa. Betul. Okey, seterusnya bersatu padu dan saling memahami. Kerana dengan solat berjemaah itu menyatu padukan kita, menyatu padukan orang-orang Islam. Dan yang terakhir, masyarakat akan sentiasa mengingati Allah. Sebab apa? Dengar je azan, Allah nak solat. Betul. Allah dah panggil kita untuk solat. Ya. Macam tu. Itulah Okey, kepentingan azan baik. dan iqamah. Jadi itu kepentingan azan kepada agama dan kita juga sebagai masyarakat. Betul. Jadi ustazah, apakah rumusan pembelajaran kita hari ini? Baiklah, rumusan yang Ustazah boleh bagi pada pelajaran kita hari ini, alhamdulillah murid-murid dapat menjawab soalan-soalan dengan baik. Ya. Dapat mendengar apa yang Ustazah bagi tahu. Betul. Dan juga Ustazah nak bagi tahu pada semua di rumah, di Google Meet, selepas ni kalau dengar azan, segeralah buat apa? Pergi Bersiap ke masjid. sedia. Betul. Untuk ke masjid. Ya. Ataupun kalau rasa tak mampu, berjemaah di rumah. Betul. Pun boleh. Yang penting, dengar azan, jawab azan dan dengar iqamah dan juga jawablah iqamah. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Dan bagaimana Ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Murid-murid hari ni semua hebat-hebat. Jawapan pun jelas, terang. Ya. Ustazah bagi 10 bintang. 10 bintang. Yeay. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Baik. Dan di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, Ustazah? Okey, murid-murid yang berada di Google Meet dan juga di rumah walaupun di mana sahaja berada, kalau murid-murid nak melihat, memperolehi maklumat tentang azan, solat semua ni, murid-murid bolehlah melayari Pelantar Delima KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah kita, Ustazah Amira Ismail dari SK Putrajaya Presin 92 Putrajaya. Juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Ziana Yof. Tak dilupakan juga murid-murid dalam talian dan juga yang menonton dari rumah. Saya Lokman Hakim mengundur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.